Selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kepada anda semua. Bertemu kita kembali pagi ini dalam kebaktian. Perbalahan, perselisihan dan pertempuran bermula. Adam mengalahkan Hawa. Kain membunuh saudara kandungnya sendiri. Sejarah dunia sejak dari permulaan merupakan konflik dari pelbagai jenis. Apabila orang berpaling dari Tuhan, mereka mula saling bertengkar. Kita nampak perpecahan perhubungan di mana sahaja kita melihat. Perceraian dalam perkahwinan, perhubungan keluarga yang teruk, perhubungan yang tegang di tempat kerja, perang saudara dan perang antara negara. Malangnya, gereja juga tidak terkecuali. Sejak gereja awal, sudah ada pertengkaran dalaman, pertikaian dan perbelahan. Bagaimana kita harus menenangi konflik ini? Elakkan pertengkaran. Rujukan diambil dari buku Amsal bab 18 ayat 17 hingga bab 19 ayat 2. Pertama, kita harus tahu buku Amsal penuh dengan nasihat praktikal mengenai cara mengelakkan perbelahan. Pertama, dengar daripada kedua-dua pihak. Biasanya terdapat dua pihak untuk berdebat. Bertepuk tangan dengan sebelah tidak akan berbunyi, kan? Dan adalah wajar untuk mendengar dari kedua-dua pihak. Hak untuk menyoal balas adalah penting dan termaktub dalam sistem perundangan. Seperti yang dinyatakan dalam Amsal bab 18 ayat 17. Orang yang pertama berucap di mahkamah selalu nampaknya benar, tetapi kenyataannya hanya diuji setelah perkaranya diperiksa atau disoal balas. Jadi, cerita dari kedua-dua pihak harus didengar untuk mencari kebenaran. Jangan meluru dengan keputusan dengan mendengar dari satu pihak saja. Kedua, minta pertolongan daripada Roh Kudus. Kita memerlukan petunjuk Tuhan, terutama ketika menghadapi keputusan yang sukar, seperti yang dimaktubkan dalam ayat 18. Jika terjadi pertikaian di mahkamah antara dua orang yang berkuasa, buanglah undi untuk menyelesaikannya. Dalam perjanjian lama, membuang undi adalah cara menyelesaikan perselisihan. Namun, dalam perjanjian baru, dengan pencurahan Roh Kudus, ada cara yang lebih baik untuk meminta bimbingan Tuhan untuk menyelesaikan perselisihan, seperti yang termaktub dalam 1 Korintus bab 6 ayat 1 hingga 6. Ketiga, elakkan kesalahan yang tidak perlu. Lakukan segala yang mungkin untuk mengelakkan dari menyinggung perasaan orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam Amsal bab 18 ayat 19. Tolong-menolong menguatkan persaudaraan seperti tembok kota yang kukuh, tetapi pertengkaran memutuskan perhubungan. Pertengkaran membina tembok halangan di antara rakan. Tembok ini mudah didirikan dan sangat sukar untuk dirobohkan. Kita mungkin pernah lihat atau dengar atau setidak-tidaknya lihat dalam TV bagaimana pertengkaran antara dua kawan akibat sedikit kesalahan remeh yang boleh dielakkan membuat mereka menjadi musuh sehingga ke keranda. Tidak bercakap sesama mereka sehingga mati. Yang girlfriend-boyfriend atau suami isteri pernah merasakan. Salah cakap atau buat, bergaduh dan tidak bercakap untuk beberapa hari. Dahsyat, kan? Keempat, pilih kata-kata anda dengan teliti. Kata-kata anda boleh menjadi kekuatan untuk memberikan kehidupan, memberikan kepuasan yang besar dan mendamaikan perbelahan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal bab 18 ayat 20. Kata-kata yang diucapkan membawa kesan yang harus dirasakan. Namun, kata-kata juga boleh menjadi kuasa untuk merosakkan.
Kata-kata boleh membunuh. Kata-kata boleh menghidupkan. Kata-kata boleh menjadi racun atau ubat. Anda yang membuat pilihan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 21. Kata-kata yang diucapkan mempunyai kuasa untuk menyelamatkan ataupun membinasakan. Orang harus merasakan kesan kata-kata mereka. Kelima, pilih pasangan anda dengan berhati-hati. Penulis mengatakan dalam ayat 22, orang yang mendapat isteri mendapat sesuatu yang baik. Hal ini bermakna Tuhan memperkenalkan orang itu. Suami atau isteri yang baik akan menjadi pendamai keluarga itu. Sama ada kita sudah berkahwin atau tidak, apa yang kita perlukan adalah kawan rapat. Bahagian kedua peribahasa ini mengingatkan kita bahawa rakan akan datang dan pergi. Dalam ayat 24, ada sahabat yang tidak setia. Ada pula yang lebih karib daripada saudara sendiri. Sekiranya anda mempunyai kawan yang lebih karib daripada saudara sendiri, ini adalah jenis kawan yang kita perlukan dalam hayat ini. Dan sekiranya anda mempunyai kawan sedemikian, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk mereka. Dan yang paling penting, paling penting, Yesus adalah sahabat yang lebih dekat daripada saudara kandung kita. Kedua, bagaimana menangani perselisihan? Cara pertama, seperti yang diceritakan dalam Roma bab 14 ayat 1 hingga 18. Petekang ini sangat bersesuaian dengan beberapa perselisihan yang berlaku di dalam gereja-gereja pelbagai aliran sekarang. Tujuan Nabi Paulus dalam ayat-ayat ini adalah untuk memungkinkan orang Kristian yang berfikiran konservatif dan orang Kristian yang berfikiran liberal untuk hidup berdampingan dalam persekutuan orang Kristian. Ada perkara-perkara tertentu yang Paulus rela mempertahankan sehingga mati, iaitu kebenaran Injil, bahawa Kristus mati untuk kita semua. Kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus seperti yang dinyatakan dalam ayat 9, dan bahawa Yesus adalah Tuhan, adalah contoh kebenaran yang tidak boleh dirundingkan. Walau bagaimanapun, ada perkara lain yang kurang penting. Ini adalah perkara yang boleh dipertikaikan. Dia memberikan pelbagai contoh seperti orang yang hanya makan sayur-sayuran atau vegetarian, atau menganggap suatu hari itu lebih suci daripada hari yang lain. Hari ini sebilangan orang Kristian menjauhi Arab, yang lain tidak. Sebahagian orang Kristian adalah pendamai, yang lain tidak. Dan ada banyak masalah lain di mana orang Kristian berpecah belah mengenai perkara yang boleh dipertikaikan. Bagaimana kita menalangi pertikaian sebegini? Pertama, kita menerima mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza. Paulus menulis, sambut mereka. Kata ini bermaksud selamat datang kepada mereka yang imannya lemah. Seperti dinyatakan dalam ayat 1, Roma 1. Sambutlah saudara-saudari seiman yang berlainan pendapat atau pandangan dengan tangan terbuka, kerana akhirnya kita semua akan berlutut berdampingan di tempat perhakiman terhadap Tuhan. Dan juga dalam Roma 14 ayat 10. Oleh itu, mengapa kamu menyalahkan saudara kamu? Mengapa kamu yang lain menghina saudara kamu? Kita semua akan menghadap Tuhan untuk diadili. Sekiranya hari ini ada orang yang berlainan aliran datang ke gereja kita atau berlain pendapat dengan kita, janganlah kita pulaukan mereka. Sambutlah mereka dan hormati pandangan mereka yang berbeza, kerana ini adalah yang diiringi oleh Tuhan kita. Cara kedua, jangan cepat menilai orang lain. Roma bab 14 ayat 1b Anda jadikan rujukan. Siapakah
kamu sehingga kamu mau menyalahkan hamba orang lain? Oleh itu, mengapa kamu menyalahkan saudara kamu? Oleh itu, janganlah kita salahkan satu sama lain. Kita harus membenarkan orang lain mempunyai pandangan yang berbeza dari pandangan kita tanpa menilai mereka. Perkara ini sangat penting. 4 kali dalam petikan Paulus mengatakan bahawa kita tidak boleh menilai satu sama lain. Ketiga, jangan memandang rendah akan orang lain. Kita tidak boleh memandang rendah mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dari pandangan kita sendiri kerana Tuhan telah menerima mereka. Seperti yang dituliskan dalam buku Roma 14 ayat 3. Orang yang makan apa sahaja tidak boleh menghina orang yang makan makanan tertentu. Dan orang yang hanya makan makanan tertentu tidak boleh menyalahkan orang yang makan apa sahaja kerana Allah sudah menerima mereka. Jadi kita harus menerima mereka yang sedemikian. Keempat, lakukan apa yang anda fikirkan betul. Ada orang yang berpendapat bahawa suatu hari tertentu itu lebih mustahak daripada hari yang lain. Sedangkan orang lain berpendapat bahawa semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang yakin akan pendiriannya. Sesiapa yang mengutamakan hari-hari tertentu berbuat demikian untuk menghormati Tuhan. Sesiapa yang makan apa saja berbuat demikian untuk menghormati Tuhan kerana dia bersyukur kepada Allah bagi makanan itu. Sesiapa yang hanya makan makanan tertentu juga menghormati Tuhan dan bersyukur kepada Allah. Jadi sekiranya anda makan daging, berterima kasih kepada Tuhan untuk steak anda. Jika anda orang vegetarian, terima kasih kepada Tuhan untuk sayur brokoli anda. Kita perlu berhati-hati dalam melakukan apa yang kita fikir betul dalam setiap keadaan. Kaedah ke-6, peka terhadap hati naluri orang lain. Paulus berkata dalam ayat 13, oleh itu janganlah kita salahkan satu sama lain. Sebaliknya, kamu harus mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa yang menyebabkan saudara anda tergoda dan berdosa. Sebagai contoh, jika seorang menganggap minum arak adalah salah, adalah tidak sensitif untuk minum arak di hadapan mereka. Kita tidak mahu menimbulkan keresahan kepada mereka. Dalam ayat 15, jika apa yang kamu makan menyakiti hati seorang saudara seiman, tindakan kamu ini tidak berdasarkan kasih. Jangan hancurkan seseorang dengan apa yang kamu makan kerana Kristus sudah mati baginya. Jadi kita harus boleh mengawal diri kita dari makan atau minum di hadapan orang yang lebih lemah imannya. Janganlah kita menjadi batu penghalang kepada mereka untuk mengenali Tuhan. Kaedah ke-7, tolong-menolong dan saling mendorong antara satu sama lain. Oleh itu, mari kita bersetuju untuk menggunakan semua tenaga kita untuk saling bergaul, tolong orang lain dengan kata-kata yang menggalakkan. Jangan jatuhkan mereka dengan mencari kesalahan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 19, itulah sebabnya kita harus sentiasa bertujuan untuk melakukan hal-hal yang membawa kerukunan dan yang saling menguatkan iman. Kaedah terakhir, kaedah 8. Sentiasa bertindak dalam kasih. Sekiranya saudara atau saudari anda merasa tertekan kerana apa yang anda makan, anda tidak lagi bertindak berdasarkan kasih seperti yang kita baca tadi dalam ayat 15. Oleh itu, bersikap sensitif dan berbudi bahasa. Jangan makan atau berkata atau melakukan perkara yang boleh menyebabkan orang lain berdosa. Perkara yang boleh dipertimbangkan adalah penting, tetapi tidak sepenting apa yang menyatukan kita.
Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makan dan minum, tetapi tentang kebenaran, kedamaian, dan kegembiraan dalam Roh Kudus. Ini adalah penting. Janganlah kita terperangkap dalam pembalahan mengenai perkara-perkara yang dipertikaikan dan memecah belahkan gereja Tuhan dan menjauhkan mereka yang berada di luar gereja. Kita melihat hari ini bagaimana perselisihan dalaman di antara umat Tuhan menjadikan kita terdedah kepada serangan luar. Yesus berdoa agar kita menjadi satu, agar dunia percaya akan Yesus, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes bab 17 ayat 23. Seseorang pernah berkata, mengenai perkara yang penting, kita perlu kesatuan. Mengenai perkara yang tidak penting, kita perlu kebebasan. Mengenai semua perkara, kita perlu kasih Tuhan. Moga perkongsian hari ini dapat memberi sedikit pengajaran dan pemahaman tentang ajaran Alkitab kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu kerana memberi pengajaran kepada kami pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesatuan di gereja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan di negara kami. Bantu kami untuk mengetahui setiap hari apakah sebenarnya itu kerajaan Tuhan, iaitu kebenaran, kehendak Tuhan, kedamaian dan kegembiraan dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk menjadi pendamai, untuk menghentikan pertengkaran dan mencari kesatuan agar dunia percaya akan kamu. Tuhan Yesus, semoga kata-kata yang kami ucapkan menjadi sumber kehidupan dan berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.